nak mati, nak masuk dalam kubur. Waktu tu yang ni berbolak ni hati kita, berbolak nak masuk dalam kubur. Kita bayang tanah kubur, kita ni pakaian mewah, handbag banyak, kerongsang pun banyak, kita segala benda yang ada. Bila masuk dalam kubur, ada kita nak bawa benda tersebut? Ada dah. Bila tak ada, waktu itulah kita jadi berat perasaan itulah yang menyebabkan kita marah pada Allah. Bila kita marah pada Allah, sampai kita tak nak berjumpa dengan Allah. Tak nak mati, tak nak sebut mati, tak nak, saya tak nak mati. Kenapa? Cintakan dunia menyebabkan hati menjadi tetap dengan dunia, tidak lagi nampak akhirat Allah SWT. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai satu tajuk yang penting yang akan berlaku dalam hidup kita, iaitu sama ada kita ni husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Tajuk ni tajuk yang kita sebut pada pengajian yang sudah, di mana bila kita menjadi seorang mukmin ini, kena kita pastikan diri kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai peringkat bila kita menghadap depan Allah, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahaya pada kita ni bila kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kerana bila mati dalam keadaan su'ul khatimah, kesudahan dia akan merasai neraka terlebih dahulu. Yang ni yang menyebabkan pada diri seseorang tersebut kena usaha pada diri kita ni jangan sampai peringkat kita dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, tetapi kena usaha pada diri kita menjadikan diri kita husnul khatimah. Husnul khatimah ni mati dalam keadaan baik. Yang tu yang kita sebut pada pengajian yang sudah. Macam mana kita nak suruh mati dalam keadaan baik ni? Ada pada 3 keadaan ulama-ulama sebutnya. Yang pertama, mati dalam keadaan lafaz yang baik, kalimah thayyibah yang terakhir pada kita. Ini dipanggil mati dalam keadaan husnul khatimah. Bila mulut kita di hujung perjalanan hidup kita, bibir kita tak berhenti-berhenti sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun kita sebut la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim tu kita ulang sebanyak 3 kali dekat dengan kita kematian kita. Ini dipanggil husnul khatimah. Yang kedua, kita mati tempat yang baik, meninggal dunia pada tempat yang baik. Kita tahu dah kita nak meninggal dunia, nampak gaya kita dekat nak meninggal dunia, lalu kita pun pilih pergi ke Mekah misal contohnya, pilih untuk pergi ke Madinah, kita pergi tempat-tempat yang demikian, lalu kita meninggal dunia tempat yang baik, maka dipanggil husnul khatimah. 2. Yang ketiga, dalam keadaan yang husnul khatimah ini keadaan yang baik. Keadaan yang baik ini maksudnya kita meninggal dunia dalam suasana amalan yang baik. Kita tengah sujud, tiba-tiba meninggal dunia. Orang nak kata kita ahli neraka lagi ke? Tak ada dah. Malaikat ni ikut orang yang doakan untuk kita.
Kalau yang doakan untuk kita tu doa yang baik-baik, tentulah malaikat akan Allah sediakan pada kita ni tempat yang baik, itu syurga Allah. Manakala bila kita meninggal dunia dalam keadaan yang tempat yang buruk, ana buat contoh yang mudah kan, kadang-kadang kita ni bila berjalan je cari parking, tak jumpa parking. Bila cari parking tak jumpa parking, tengok-tengok ada satu je parking depan kedai nombor ekor, misal contohnya. Waktu tu kita pergi parking, masuk kereta parking. Kemudian di waktu mana kita parking tempat tersebut, tahu-tahu meninggal dunia kita. Agak-agak macam mana pandangan orang. Sebab tu Islam diajar cari tempat yang baik. Hidup ni jangan kita pergi tempat-tempat yang tak baik. Nanti kalau kita pergi tempat yang tak baik, tiba-tiba sampai ajal kita, na'udzubillah min zalik, yang menyebabkan kita ni dijadikan dalam keadaan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang bahaya. Lalu hari ni kita berbincang tajuk ni lah, dasar pada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Ini dalam hadis yang akhir kita belajar pada minggu yang sudah. Tapi wa innahu min ahlil jannah, tapi dia ni di kalangan ahli syurga, katanya Rasulullah. Kemudian ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, tapi wa innahu min ahlin nar, tapi dia sebenarnya di kalangan ahli neraka. Punca apa dia? Punca dia tidak istiqamah. Kita sebut pada pengajian yang sudah lah, dalam hidup kita ni kita kena istiqamah. Istiqamah ni maksudnya kita ni semakin kita berusia, semakin kita soleh. Semakin kita berusia, semakin kita dekat dengan Allah. Tu dipanggil istiqamah. Istiqamah ni bukan statik, bukan konsisten. Kalau terjemah konsisten tak betul lagi istiqamah. Istiqamah ni dia menaik, menegak begitu. Semakin dekat dengan menghadap depan Allah, semakin kita soleh. Semakin kita dekat dengan menghadap depan Allah, semakin dekat amalan kita pada Allah ni, semakin jadi tamak pada kita. Ini dipanggil istiqamah. Dalam hidup kita ni kita perlu, dia panggil istiqamah dalam mentaati perintah Allah. Yang pertama istiqamah, yang kedua baca doa. Baca doa dalam hidup kita. Jangan kita ni malas nak baca doa. Baca doa apa dia? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa, wahai Tuhan yang balik-balikkan hati, tolong tetap hati saya ni ya Allah. Jangan sampai peringkat saya ni mati dalam keadaan yang saya ni bolak-balik hati saya. Jangan. Kerana dekat nak mati tu kita jadi teragak-agak. Mati ke apa ni? Apa benda yang sedang berlaku? Bila kita dekat nak menghadap depan Allah, syaitan datang ganggu pada kita. Dalam keadaan yang macam tu ramai orang kita ni terkena dengan gangguan syaitan. Kita tak payah tengok yang lain lah. Kita tengok diri kita ni senang diganggu oleh syaitan kan. Nabi biasa sebut, senang sangat kita kena ganggu pada syaitan. Bila cuba tengok kita solat. Bila kita solat, Allahu Akbar je, start daripada Allahu Akbar tu masuk terus Tesco, keluar Tesco dipanggil. Ini maknanya kita ni senang kena ganggu. Kena ganggu ni mudah dalam hidup kita. Macam kita ni, kita berhati, kita datang duduk belajar ni kan. Duduk belajar ni, kita baru je duduk, ustaz baru je mula, tapi mengantuk dah kita ni. Dia akan jadi, kenapa jadi demikian? Ni gangguan syaitan. Syaitan ganggu pada kita. Dalam hidup kita ni, gangguan syaitan mudah sangat kena pada seorang. Pada diri kita. Kalau kita tak kuat, dekat nak meninggal dunia, lagi senang syaitan ganggu kita. Itu yang kita diajar supaya kuatkan diri kita dengan apa dia? Yang pertama istiqamah tadi. Yang kedua kita diajar supaya baca doa. Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah saya dengan husnul khatimah. Wala takhtin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan matikan saya ni dalam keadaan su'ul khatimah. Ini doa-doa macam ni kena sentiasa di bibir kita. Jangan malas nak doa, jangan. Orang kita ni malas nak doa. Dalam hidup dia ni, di antara benda yang kita ni menunjukkan kesombongan pada diri kita yang ada pada kita ialah bila kita malas nak doa. Kita perhatilah lepas solat, senang tak solat? Senang kita nak baca doa. Kita nak makan, senang tak senang kita nak baca doa. Kita berjalan, senang ke tak senang nak baca doa? Susah. Dalam hidup kita ni,
kalau kita nak buat amal ibadah, di antara amal ibadah yang payah kita nak buat ialah baca doa. Baca doa ni di antara amal ibadah yang kita jadi rasa malas. Kerana kita rasa sempurna semua dalam hidup kita. Malas tak malas orang kita tu, cuba perhati lepas pada solat. Bagi salam mereka bangun terus. Tak sempat nak baca doa di kalangan kita. Yang malas-malas lagi tu, angkat tangan tu lah. Angkat tangan, ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin tu dia. Doa paling ringkas dia panggil dalam dunia. Malasnya nak doa. Malas nak doa ni satu penyakit yang menjadi bahaya pada diri kita bila dekat nak meninggal dunia. Bila kita dekat nak meninggal dunia, kita ni biar kita ni sentiasa sekarang ni baca doa. Ya Allah, tolonglah, pilihlah aku ni di kalangan orang yang husnul khatimah ya Allah. Jangan kamu pilih aku dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ini doa pada diri kita lah. Hari ni kita sambung lagi. Allah Ta'ala berfirman, kamathali syaitan iz qala al-insani kfur. Ingat balik ketika mana syaitan ni memperdayakan manusia. Syaitan ni perangai dia akan memperdayakan manusia untuk apa dia? Iz qala al-insani kfur. Ketika mana dia sebut ada manusia, kufurlah hidup kamu. Maksudnya kamu ni jangan taat sepanjang masa pada Allah. Jangan kamu nak tunjuk warak dalam hidup kamu. Jangan tunjuk nak soleh pada diri kamu. Ni syaitan pujuk pada manusia. Pujukan syaitan ni berbagai-bagai cara. Sehingga kan alim ulama karang kitab Talbisu Iblis. Tipu daya iblis dipanggil. Tipu daya iblis, tipu daya syaitan ni, kalau kita ada masa, cuba belajar macam mana liciknya syaitan memperdayakan kita. Nak memperdayakan orang mukmin, dia akan cari jalan nak memperdayakan kita. Kamu isteri ustaz kan, kamu tak payah belajarlah sebab kamu isteri ustaz. Dia akan jadi demikian. Kerana kamu dah ada suami kamu ustaz, dia jadi demikian. Kamu kan suami ustazah kan, kamu tak payah belajarlah kerana isteri kamu tu ustazah. Ini syaitan tipu daya. Kamu anak ustaz kan, kamu tak payah belajarlah kerana kamu anak ustaz dah dalam hidup kamu. Ini tipu daya dipanggil. Bila kita nak pergi solat, syaitan perdayakan kita. Dia perdayakan kita. Kamu tengok orang lain tak pergi semua kan, kamu je pergi, kamu hebat katanya syaitan. Syaitan ni pujuk untuk memperdayakan kita. Bila kita ni kena terpedaya syaitan pujuk kita, syaitan puji kita, yang menyebabkan kita ni lupa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak diri kita dah hebat. Falamma kafara, Allah sebut syaitan ni bila dia dah jatuh kufur, bila manusia dah jatuh kufur ataupun lawan Allah, Allah guna kalimah syaitan ni akan memperdayakan kamu supaya kamu kufur dalam hidup. Pedaya tu banyaklah pedaya, tapi Allah guna kalimah kafar, jadi kufur je. Falamma kafara, bila kamu dah jatuh kufur, lalu syaitan akan sebut qala inni bari'um min, aku berlepas diri daripada kamu. Bila manusia ni dah buat benda yang dilarang oleh Allah, syaitan mengata, aku dah tak ambil berat dah pada diri kamu. Maknanya kamu tanggung sendirilah kerana kamu pandai nak buat. Yang ni perangai jahatnya syaitan ni bila dia memperdayakan manusia ini. Lalu katanya syaitan, inni akhafullaha rabbal alamin. Puncanya, aku pun takut pada Allah yang menjaga alam ini. Syaitan ni memperdayakan kita kan, sejak daripada kita mula keluar daripada kandungan ibu kita tu, dia dah mula cucuk kita. Sebab tu Rasulullah pesan, kalau anak-anak kita menangis malam kan, menangis malam, Rasulullah suruh kita ni azan sebanyak 7 kali di telinga kanan anak kita. Bila menangis, mula-mula keluar tu Rasulullah dah pesan dah azan di telinga kanan anak-anak ni. Kenapa azan? Kerana syaitan kacau lah. Kalau orang tanya, kenapa Ustaz azan di telinga kanan anak-anak yang baru lahir? Anak-anak baru lahir, nak azan buat apa? Patutnya demikian. Kerana di antara sebabnya syaitan ganggu. Di antara sebab syaitan ganggu. Lalu alim ulama ajar melalui apa yang dibelajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajar bila anak-anak kita menangis je malam dalam keadaan yang payah nak tidur dan sebagainya, azan sebanyak 7 kali di telinga kanan dia. Azan tu azan biasalah, jangan pinjam mikrofon masjid pula. Azan tu kita azan Allahu Akbar dia lagi. Dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Kemudian datang balik azan lagi
Sampai kali yang ketujuh, dia pun tak larat dah. Dia sebut aku penat dah. Orang ni asyik azan je dia panggil demikian. Yang menyebabkan kitanya diajar supaya jangan bagi ruang untuk syaitan masuk. Dalam hidup kita ni, ramai orang kita ni buka ruang untuk syaitan masuk. Bila kita buka ruang untuk syaitan masuk, rosak. Rumah tangga kita jadi rosak, anak-anak kita jadi rosak, kemudian segala benda rosak. Allah dia nak suruh tutup ruang, Allah suruh azan 5 kali sehari. 5 kali sehari dengan azan. Rumah kita biar dekat dengan masjid. Rumah kita ni kalau jauh dengan masjid, kita diajar supaya apa dia? Dalam rumah tu dengar kedengaran azan. Tiap kali masuk waktu dengar azan. Tiap kali mana masuk waktu dengar azan. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh jangan bagi ruang untuk syaitan masuk. Bila kita dekat nak meninggal dunia pun, syaitan kacau lagi. Syaitan kacau lagi. Kacaunya syaitan bila kita dekat nak meninggal dunia, dia pergi mengaku, ni ibu kamu ni ayah kamu ni, jangan kamu mati dengan Islam. Ni ayah ibu mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Ini dia kacau. Bila kacau demikian, dalam keadaan demikian, ramai orang kita ni terpedaya. Tak berhenti. Sampai dalam satu riwayat kata syaitan kacau kita ni sampai bila? Sampai dalam kubur. Masuk dalam kubur tu, bila malaikat tanya, ma rabbuka tu syaitan tunjuk diri dia. Aku Tuhan engkau, dia sebut. Aku Tuhan engkau. Nak sebutnya kacaunya syaitan. Tapi bila kita jawab je, ya kamu Tuhan aku. Peng terus. Peng tu, syaitan pun sebut terus. Syaitan kata padan muka engkau dia tu. Kerana engkau ikut sangat. Aku bukannya boleh jaga pun engkau dia tu. Tapi engkau diperdayakan. Dalam hidup ni, syaitan akan cari jalan untuk nak memperdayakan kita. Bila demikian, lalu syaitan sebut, aku pun takut, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku pun takut pada Allah yang menjaga alam ini. Diriwayatkan bahawa di Mesir ada seorang pemuda yang sentiasa pergi ke masjid. Tengok, pemuda ni ada peristiwa yang berlaku ni, tuan kita cerita. Bagaimana nak sebutnya syaitan ganggu seorang. Satu peristiwa yang berlaku di Mesir, seorang pemuda ni dia pergi masjid. Kerja dia apa dia? Mengalunkan azan, mengumandangkan azan. Dianya untuk mengumandangkan azan serta menunaikan solat 5 waktu ni pada pemuda ini. Pemuda ini amat taat dalam ibadah. Jaga ibadah, jaga sungguh, berulang-alik daripada rumah dia pergi masjid. Pada suatu hari seperti biasanya, dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Cerita nak berlaku cerita, nak tunjuk bagaimana manusia ni berbolak-balik hati. Hati kita ni senang berbolak-balik. Di bawah menara itu ada sebuah rumah orang Kristian yang telah menjadi penduduk negara Islam bumi Mesir itu. Ketika mana dia naik ke atas menara tersebut, ni cara orang-orang zaman dahulu, bila dia nak solat, dia azan dekat menara. Atas menara tu dia azan. Jadi dengar, zaman dahulu tak ada mikrofon macam kita ni, tak ada. Tapi bila nak mengumandangkan azan, mereka naik atas menara, mereka azan. Dengarlah dalam sekitar tersebut. Tiba-tiba waktu mana dia naik ke menara masjid itu, tiba-tiba dia melihat ada seorang anak gadis pemilik rumah yang bukan Islam itu. Dia tengok anak gadis ini, budak muda ni, yang dia nak pergi azan, tapi tengok ada anak gadis. Kemudian sehingga dia tergoda untuk menemuinya. Tengok dia anak gadis ni cantik pula. Bila tengok demikian, dia tergoda. Dia tergoda dengan perasaan dia pun tidak jadi melakukan azan. Elok-elok nak azan, tak jadi nak azan. Kenapa? Syaitan tarik anak gadis, mari tunjuk pada diri ni. Tarik daya tarikan itu. Dan pergi menuju ke rumah gadis tersebut. Tak jadi untuk nak azan. Pergi ke rumah anak gadis ini. Sesampainya di sana, dia masuk dalam rumah itu. Dia pun masuk dalam rumah itu. Maka gadis itu berkata padanya, apa yang kamu mahu? Ringkasnya disebut, anak gadis ini tanya, kamu nak apa dia? Pemuda itu menjawab, kamu yang aku mahukan. Maksudnya, aku nak kamu. Senangnya bahasa anak-anak muda sekarang kan, nak apa? Nak hati engkau, macam tu. Nak jadi demikian. Lepas tu anak gadis ni jawab, cia. Itu senang. Dia ada ayat-ayat dia tu lah.
ayat-ayat yang bagaimana nak menarik perhatian orang. Gadis itu lalu bertanya lagi, mengapa kamu mahukan aku? Kamu nak aku ni untuk apa? Lalu pemuda itu menjawab, kamu telah mencuri hatiku. Ni nak jadi cia-cia dah tu dia panggil. Dia nak pergi kepada demikian. Kemudian nak mencuri hatiku. Gadis itu berkata lagi, gadis ni sebut lagi, aku masih ragu dengan jawapan kamu. Tak percaya katanya gadis tersebut. Kamu ni kan, pemuda itu lalu berkata, kalau begitu aku akan kahwini kamu tersebut. Pemuda tersebut, betul ke kamu tak percaya pada aku? Katanya nak gadis tersebut, aku tak percaya pada kamu. Dia kata, kalau kamu nak suruh percaya, aku kahwin dengan kamu. Aku kahwin dengan kamu. Lalu gadis itu berkata, kamu seorang Muslim, sedangkan aku seorang Kristian. Mana boleh nak kahwin? Kamu tu kan Muslim, manakala aku ni pula Kristian. Mana mungkin ayahku mahu mengahwinkan aku dengan kamu, kerana agama kita berbeza. Ni banyak kes ni, macam ni. Kes bila nak kahwin masuk agama tu. Bila terlampau, dia panggil melampaui keadaan diri dia dalam hidup dia tu, naknya pada seorang tersebut, dia rela dalam hidup dia untuk dianya membuang agama untuk mendapatkan orang tersebut. Itu jadi demikian. Dalam Islam ni pun ada juga begitu. Kan dalam peristiwa hijratul Rasul itu, ada yang budak muda pergi ke Madinah, dia bukan kerana Rasulullah, bukan kerana dia nak kepada Rasulullah ataupun Allah, tapi dia nak kahwin dengan perempuan yang dia nak kahwin. Dia panggil hijrah Ummu Qais, dia panggil demikian. Hijrah Ummu Qais ni, bila sampai belum sampai ke Madinah tu, perempuan tu bagi tahu pada dia, kalau engkau tak pergi, dia takut aku kahwin dengan orang lain. Engkau tunang aku, kamu kena pergilah ke Madinah juga, kerana aku nak ikut Rasulullah. Dia sebut demikian. Lalu pemuda tu bila sampai di Madinah, dia sebut, aku ni bukan datang kerana Allah pun, bukan datang kerana Rasulullah pun, tapi aku datang kerana tunang aku. Terkejut kan? Terkejut, sahabat-sahabat terkejut. Ada juga orang macam ni, yang datang jauh-jauh kerana ikut tunang. Lalu dia sebut, kenapa kamu datang? Tunang aku bagi tahu, kalau sekiranya aku tak datang, dia akan kahwin dengan orang lain. Aku tak boleh, aku kena kahwin juga dengan dia. Lalu diberitahu kepada Rasulullah. Rasulullah sebut, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan ni semua disandarkan pada niat. Rasulullah sebut, wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua ganjaran-ganjaran pahala ni berdasar pada niat. Ni sebab tu ana sebut banyak kali pada jemaah sekalian kan, jemaah datang belajar ni jangan datang kerana orang, jangan, tapi datang kerana Allah. Kalau para haniskan datang kerana orang, para haniskan akan kecewa dalam hidup. Orang tanya, kenapa datang ke masjid Mardiyah ni, misal contoh, kerana Abang Jai suruh datang, misal contohnya demikian. Kita sebut demikian, satu hari Abang Jai mati, misal contoh, kita pun tak datang. Kenapa kita datang? Datang kerana orang berkenan dengan Abang Jai, misal contoh. Nak sebutnya gambaran demikian. Ni contohlah. Ataupun orang tanya, kenapa datang ke sini? Kerana nak datang dengan ceramah Ustaz Ahmad Dasuki. Kenapa nak dengar ceramah Ustaz Ahmad Dasuki? Kerana dia muda sikit, dia sebut. Dia muda sikit. Satu hari datang Ustaz Ahmad Dasuki yang tua, tak datang-datang lah kita. Kenapa? Kerana kita datang kerana orang, kita tak datang kerana Allah. Dalam hidup kita ni kena buat kerana Allah. Segala benda buat kerana Allah, kerana Allah. Ada suatu anak sebut banyak kali pada jemaah kan, bila kita hidup atas dunia ni, jangan hidup bergantung pada orang, tetapi hidup bergantung pada Allah. Salah besar dalam hidup kita bila kita hidup bergantung dengan orang. Kalau ibu-ibu bergantung dengan suami, suatu hari Allah matikan suami kita, ataupun dibuatnya suami kita ni buat PL dalam hidup, habis frust hidup ni jadi kecewa terus, menyesal aku kahwin dengan orang tua ni. Kita akan datang terus demikian. Kenapa? Kerana di saat mana kita buat tu, kerana hidup kita dengan suami, jangan bergantung dengan suami. Hidup ni jangan bergantung dengan suami, jangan bergantung dengan isteri. Suami jangan hidup bergantung pada isteri, tak boleh. Anak jangan bergantung dengan mak ayah. Habis tu kita kena bergantung dengan siapa? Bergantung pada Allah. Mula kita sebut bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah.
Itu cara demikian dalam hidup kita. Bila kita hidup bergantung pada Allah, maka kita ni tak kisah apa pun yang berlaku dalam hidup kita. Tak ada pun kita nak kisah pada diri kita ni. Orang kata pada kita, orang caci kita, tak ada pun kita nak marah dalam hidup kita. Habis tu kita suami isteri ni macam mana? Saling kuat menguat, dia panggil. Saling tampung menampung. Untuk apa tampung menampung? Untuk mendapatkan syurga. Tu je tugas kita ni. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, saling kita kuat menguat je di antara satu sama lain. Isteri menampung suami untuk mendapatkan syurga Allah. Suami menampung isteri. Pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin. Bila kita hidup tidak bergantung, rakyat tak bergantung dengan pemimpin, pemimpin tak bergantung dengan rakyat, semuanya bergantung pada Allah, maka di waktu inilah kita akan berjaya. Umat ni dianggap umat yang berjaya. Tapi kalau kita hidup bergantung dengan duit, duit kita akan habis. Bergantung dengan nama, nama kita akan jatuh. Bergantung dengan pengaruh, pengaruh kita akan hilang dalam hidup. Tapi bila kita bergantung pada Allah, Allah wa hayyul la yamut. Allah ni hidup dan tak mati-mati. Itu kekuatan dalam kehidupan orang mukmin. Supaya kita ni jadi demikian. Ni bila dah jadi begini ni, ditukar pergantungan pada seorang perempuan. Bila dia pergi pada orang, dia rela tinggal azan. Pemuda ni rela tinggal azan, rela tinggal segala-galanya. Kerana apa dia? Kerana semata-mata nak dapatkan perempuan ini sendiri, nak menghawini perempuan ini. Lalu pemuda itu berkata, kalaulah aku tak boleh kahwin dengan kamu, bagaimana pula? Katanya perempuan tu, dia kata, tak mungkin ayah aku akan kahwinkan dengan kamu, kerana kamu Islam, aku Kristian, katanya perempuan tersebut. Lalu pemuda itu berkata, aku akan bertukar agama menjadi Kristian. Kalaulah kerana agama menyebabkan terhalangnya cinta kita konon-konon. Dia sebut kerana agama yang menyebabkan kita ni tak boleh. Jadi kita jadi sama je agama. Macam mana sama agama? Kebetulan perempuan tu perempuan Islam, sama gitu. Kalau kebetulan perempuan tu perempuan pula Kristian, habis gitu. Habis agama kita. Kerana apa dia? Dia panggil gila bayang, dia panggil. Gila bayang, cinta gila bayang. Kalau ada producer boleh buat tajuk cerita ni, cinta gila bayang, dia panggil macam. Dalam keadaan yang nak kepada orang tu jadi gila-gila pada mereka tersebut. Kemudian gadis itu berkata, jika kamu bertujuan demikian, maka lakukanlah. Perempuan ni cabar pula. Kalau betul kamu nak pada aku, kamu tukar agama. Tukar agama. Aku nak tengok betul tak betul kamu nak tukar agama semata-mata kamu nak kahwin dengan aku. Ni orang Arab ni. Orang Arab, orang yang rajin pergi sembahyang, yang laungkan azan, yang taat, tiba-tiba kena ujian perempuan, bertukar dalam hidup. Tukar. Dia tak semestinya orang Arab. Orang Melayu kita pun begitu juga. Orang Melayu kita kan, dia anak lelaki kita, elok-elok dah dia anak lelaki yang taat. Bila dia kahwin dengan seorang perempuan yang tak baik, berubah perangai dia. Berubah perangai dia. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa dia berubah perangai? Kerana ditarik oleh perempuan ini. Ditarik oleh perempuan yang tak baik. Yang tu yang Islam suruh, kamu pilih agama, jangan pilih cantik, jangan pilih keturunan, jangan pilih kaya, tapi kamu pilih agama yang ada pada diri dia. Kalau kamu pilih agama, Rasulullah sebut, siapa-siapa yang pilih agama dia akan selamat dalam hidup dia. Tapi orang kita tak. Dia pilih apa dia? Dia pilih cantik dan kaya. Cantik dan kaya. Bila dia pilih yang demikian, yang menyebabkan dia akan berhadapan dengan masalah kritikal terhadap agama. Dia nak jaga cantik dia, rela dia buka aurat. Bila kahwin kan, bila kahwin, perempuan ni bertudung dah, elok dah bertudung. Bila nak sanding, buka kain tudung. Kenapa? Sekali je dia sebut. Sekali je takkan tak boleh. Dia gambarkan demikian. Ni kerana tak ada agama lah ni. Kalau ada agama, waktu mana nak kahwin, lagi ditutup, lagi dia jaga. Tapi ni tak. Bila nak kahwin, buka kain tudung. Yang mak ayah pun satu, setuju pula. Bagus. Menantu aku lawa rupa-rupa. Dia sebut demikian. Kita pun lebih kurang sama dengan mereka tersebut. Tak sepatut jadi demikian. Ni nak sebutkan apa dia? Rela tanggal agama. Ni di antara contoh. Bila nak berumah tangga je, sanggup tukar agama. Orang kita ni
banyaklah dia buat benda-benda yang khurafat. Mandi susu dia buat. Malam nak kahwin tu, malam nak akad nikah tu, dia rela dia buat benda-benda yang entah apa-apa, mandi susu. Daripada mandi baik minum, dia panggil demikian. Susu ni minum, bukannya mandi. Patutnya demikian. Tapi dia pergi mandinya. Mandi pula si lelaki yang jiruskan atas tu bawa dada perempuan. Berkemban je. Berkemban tu nak sebutnya demikian. Rela dia buat demikian. Ni semua benda yang dilarang dalam syarak. Jangan buat. Jangan dilakukan perkara yang sedemikian rupa di kalangan kita. Orang kita ni hilang pertimbangan agama. Nak kahwin tu tertanggal agama. Jangan demikian. Ini contoh manusia yang tertanggal agama. Bila tertanggal agama, lalu pemuda itu pun memeluk agama Kristian. Na'udzubillah min dzalik. Masuk Kristian. Lalu mereka tinggal bersama. Pada hari itu juga pemuda tersebut pergi ke atas rumahnya. Kemudian dia jatuh dan meninggal dunia. Hari tersebut kebetulan bila hari kahwin, hari pertama tu kahwin, nak betulkan atap lah konon-konon. Naik ke atas, betulkan atap. Bila naik ke atas nak betulkan atap, tiba-tiba jatuh. Bila jatuh, meninggal dunia. Padahal dia sudah memeluk agama Kristian. Na'udzubillah min dzalik. Habis amalan dia. Dia dalam keadaan yang dia sebelum daripada ni seorang yang soleh, pemuda yang soleh. Kemudian dia berjumpa jodoh dia tu, konon-konon jodoh dia tadi dengan perempuan tadi, yang menyebabkan dia hilang pertimbangan. Bila dia hilang pertimbangan, menyebabkan di waktu tersebut dia termasuk di kalangan orang-orang Kristian. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Salim daripada Abdullah, dia berkata, Nabi sering sekali bersumpah dengan menggunakan kata-kata, demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Maksudnya adalah mengubah hati seorang dengan segera yang melebihi kelajuan angin, seperti mengubah perasaan suka pada benci, perasaan mahu kepada yang tidak mahu. Firman Allah Ta'ala, nak sebutnya Allah seringkali sebut, berhati-hati kamu dengan hati yang berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik. Berhati-hati kamu. Kerana berbolak-balik hati manusia ni, hati kita ni bertukar-tukar ni, andangan dalam hidup kita ni lebih laju daripada air yang menggelegak. Air yang menggelegak, kita tengok bub air tersebut kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jaga-jaga kamu. Hati kamu ni tidak sebegitu sepanjang masa, tidak. Kita kan kadang-kadang ada orang yang kita benci. Benci kita ni pada dia, Allah saja yang tahu. Tengok muka dia tu kita ludah, kita ludah. Nak sebutnya bencinya kita. Tengok-tengok yang kita ludah tu jadi suami kita. Ada orang yang demikian kan dalam hidup kita. Demikian juga dengan ada orang yang dalam hidup dia, bila disebut engkau kahwin dengan orang ni lah, tak nak lah, muka teruk disebut, dia kata macam gaya pada perempuan tersebut. Akhirnya dia cari-cari orang lain, tak jumpa semua jodoh. Tak ada. Akhirnya jodoh dia dengan perempuan yang dia kata muka hodoh tu lah. Dalam hidup dia, berapa ramai orang yang begitu dalam hidup dia. Maknanya apa dia? Hati ni berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik. Senang je berbolak-balik. Antara bendanya yang menyebabkan Rasulullah kata, berhati-hati kamu dengan perasaan daripada benci kepada suka, daripada suka kepada benci. Dia akan berubah dalam kehidupan seorang. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman pada Allah, kamu jawablah, terimalah peringatan daripada Allah, segala sesuatu yang disuruh oleh Allah. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika dipanggil pada kamu untuk nak namakan dengan kehidupan kamu itu, ketahuilah, wa'lamu annallah, hendaklah kamu tahu sesungguhnya Allah ini yahulu bainal mar'i wa qalbi, sesungguhnya Allah membataskan antara manusia dan hati. Allah ni membolak-balikkan hati manusia ini sendiri. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan dia yakni Allah ni sesungguhnya dialah yakni Allah maha untuk dihimpunkan, kepada dialah kamu akan dihimpunkan kembali dalam hidup kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut,
wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ni ayat yang penting ni. Allah Subhanahu wa taala sebut, hendaklah kamu tahu sesungguhnya Allah ini yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah ni sesungguhnya Allah membataskan antara manusia dan juga hati dia. Hati manusia ni, menggerak-gerakkan hati manusia. Allah lah yang menggerak-gerakkan. Yahulu ni maknanya memusing-musing hati di antara seorang dengan hatinya, manusia dengan hati dia. Tapi lepas pada sebut wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepada dialah kamu akan dikumpulkan kembali. Menurut para mujahid, maksud ayat tersebut adalah memisahkan seseorang dengan fikirannya sehingga dia tidak sedar dengan perbuatannya sendiri. Allah lah yang menggerakkan pemikiran kita ni. Kadang-kadang kita tak sedar dalam hidup kita ni kan. Kita sedar tak sedar, cuba kita tengok sekarang. Tengok sekarang. Kita tengok gambar kita sekarang dengan gambar kita muda-muda dulu. Kita mesti terkejut terus. Kenapa gambar dulu teruk sangat gitu. Kenapa sekarang kita ni jadi macam ni Kita tak sedar Allah telah mengubah diri kita. Kita tak terbayangkan dalam hidup kita nak belajar macam ni, nak belajar macam ni dalam hidup kita dahulu. Mana ada kita terfikir datang ke Kuala Lumpur, kemudian duduk di sini, kemudian nak duduk dalam majlis ilmu sebegini. Tak terbayang langsung dalam hidup kita. Tapi Allah gerakkan kita sampai ke mana Allah gerakkan kita ni, sehingga kan kitanya menjadi orang yang semakin dekat dengan dia. Ada orang yang Allah gerakkan dia semakin jauh dia dengan Allah SWT. Ada orang demikian. Kadang-kadang kan kita pergi malam-malam, berhenti kat kedai-kedai, tengok ada karaoke. Yang karaoke itu tua-tua dah, kita tengok tua-tua dah karaoke tu. Lagu zaman Pok Yeh dia panggil begitu. Dia menyanyi lagu sebut. Orang ni Allah jarakkan dia. Semakin jarak dia dengan Allah SWT. Ada orang yang kita pergi masjid tengok orang tua-tua, soleh-soleh, jernih wajah. Nampak tengok dia tu, dia ni ahli syurga ni, kita tengok. Sujud dia tu lama. Kadang-kadang kita nampak dia angkat tangan tu, gegar tangan-tangan. Tubuh badan dia tu nampak bergeya-geya, dia minta dengan Allah. Kita nampak orang ni Allah sedang gerakkan dia semakin dekat dengan Allah SWT. Itu cara demikian dalam hidup itu. Menurut para mujahid, maksud ayat tersebut untuk memisahkan seorang dengan fikirannya sehingga dia tidak sedar dengan perbuatannya sendiri. Allah menjelaskan perkara tersebut dalam firman Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya perkara yang demikian itu satu peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, orang yang mempunyai hati, ataupun orang yang au alqasam wa huwa syahid, ataupun orang yang dicampakkan pendengaran yang jauh dan juga dia sedang menyaksikan perubahan dalam kehidupan dia. Ni orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud kataan hati dalam ayat tersebut adalah fikiran, yang maksudkan dengan yang Allah campakkan dalam hati mereka tu, maknanya fikiran mereka tak berbolak-balik dalam hidup mereka tersebut. Kita kan ada kadang-kadang kita perhati, ada orang yang kita sayang pada orang ni, kita sayang. Kemudian ada orang yang kita benci. Tiba-tiba yang kita sayang tu kita jadi benci, yang kita benci tu kita jadi sayang dalam hidup kita. Pening kepala kita. Farhan sekarang boleh tengok dalam dunia kita dah. Dulu, anda buat contoh yang mudah kan. Dulu dua orang ni, Tun Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim misal contoh. Kita buat contoh yang mudah. Berkelahi tu nak agak bumi ni. Keluar masing-masing sebut yang tu semua. Kemudian Allah tukar. Allah balikkan hati. Baik pula. Yang dia baik Tun Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Najib dulu dia baik kan, kamcing kan, Tun Abdullah Badawi rapat kan. Yang ni dia berkelahi balik. Dia berkelahi dengan orang yang dia baik. Mana kalau orang yang dia berkelahi dahulu, dia baik balik. Nak sebutnya, saya bukan nak sebut politik ni, tapi nak sebut ni depan mata kepala kita Allah tunjuk. Allah boleh tunjuk gambaran. Tun Dr. Mahathir apa yang tak kata pada Lim Kee Siang, pada Lim Guak Eng misal contoh. Lim Guak Eng apa tak sebut pada dia?
bapa perompak negara, itu macam-macam gaya disebut. Tapi sekarang yang merompak tu duduk sekali je. Sebutnya contoh, ni contoh bukan betul pun. Betul kan? Betul. Betul. Nak sebutnya dalam keadaan manusia ni Allah tukar boleh. Kita pening. Dia ni dulu kata dia ni meliwat. Lepas tu dia ni kata dia ni pembohong. Sekarang ni sebenarnya siapa pelewat, siapa pembohong? Kita pun jadi bingung kan? Bingung kita. Ni nak sebut gambaran bagaimana fikiran manusia ni berubah-ubah. Dalam hidup manusia ni Allah boleh tukar. Padahal masing-masing tu kuat dah. Masing-masing habis cara dah. Masukkan orang ni dalam penjara. Kemudian jauhkan dia dengan keluarga. Tumbuk, dia kata tumbuk muka sendiri. Tumbuk muka sendiri kan? Kawan tu kata bukan saya tumbuk. Mana boleh saya tumbuk muka sendiri? Kerja bodoh tumbuk muka sendiri dia sebut. Kemudian lebam mata-mata, keluar gambar lebam. Mata lebam, misal contoh. Ni nak buat contoh ni. Tapi dalam masa yang sama Allah tukar. Zoom balik. Yang kita ni berkelahi kat bawah, berkelahi kat bawah. Yang berkelahi kat bawah tersebut sampai tak tegur siapa adik-beradik. Sampai masing-masing dalam keadaan bingung masing-masing. Kemudian lepas tersebut Allah satukan balik. Allah satukan mereka ni. Misal contoh, kita pun yang berkelahi ni, mana satu yang betul ni? Ini jadi demikian dalam hidup kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maksud perkataan hati dalam ayat tersebut adalah fikiran di kalangan manusia. Menurut At-Tabari, perkara tersebut merupakan berita yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki hati setiap hamba, dan dia maha berkuasa untuk membatasi seorang dengan hatinya hingga seorang itu tidak mengetahui apa pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu benda apa dalam hidup kita. Macam kita dengan anak menantu kita lah. Kadang-kadang anak menantu kita ni kan, yang mula-mula kahwin ni dengan anak kita ni, kita kata ni menantu baiklah, baguslah. Lama-lama bukan menantu, hantu. Dia jadi demikian dalam hidup. Allah tukar, balikkan demikian, berubah dalam kehidupan. Dia panggil kerana Allah lah yang memegang hati-hati manusia. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali mengucapkan kalimah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub. Ni Rasulullah sebut banyak kali ni, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tolong tetapkanlah hati saya dalam mentaati perintah kamu dan mentaati segala apa yang disuruh oleh kamu ya Allah. Aku pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu sentiasa mengucap kata-kata ini ketika akan berdoa. Tiap kali mana nak berdoa, kamu baca doa ni Rasulullah. Aisyah tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Adakah kamu sentiasa dalam keadaan takut wahai Rasulullah? Kamu takut ke Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, Rasulullah, kamu baca doa macam ni, kamu takut ke Rasulullah? Kamu sendiri kamu takut? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, hati seorang hamba itu berada di antara dua jari Allah Ta'ala. Hati seorang hamba ni berada pada dua jari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa. Sehingga jika dia mahu membalikkan hati seorang hamba, maka dia pasti dengan mudah melakukannya. Ni senang je Allah nak balik, sekejap je Allah nak balik. Saya kemarin ada seorang hamba Allah datang mengadu, Ustaz nak buat macam mana Ustaz? Ni anak saudara saya ni, dia dengan suami dia ni berkelahi, minta cerai. Kenapa minta cerai? Dia ni Ustaz cantik, dia ni handsome, sesuai. Suami tu nampak memang elok lah dia. Elok. Kemudian ada anak 3-4 orang dah anaknya. Sekarang nak minta cerai. Kenapa minta cerai? Isteri ni minta cerai kerana dia kata dia nak kahwin dengan power lama dia dah. Dia berjumpa dekat reunion. Ni penyakit reunion. Kena ingat-ingat siapa-siapa yang kerap jumpa reunion. Reunion ni menggamit kenangan lalu. Ni yang menyebabkan jumpa, bila berjumpa dia mula ingat. Dia sibuk tanya, kau anak berapa orang? Kau kahwin macam mana, bahagia tak bahagia? Lama-lama
Dia boleh tarik hati dia tu. Dia sebut ada suami dia tu. Dia kata, saya dah tak nak pada awak. Saya bosan dengan awak. Saya terus terang, saya nak kahwin dengan Pak Ulama. Pak Ulama tu suami orang pun, tapi dia sanggup untuk mengkahwin dengan saya. Nak kahwin, gila ni. Habis setiap kali mana bercakap dengan suami dia, katanya hamba Allah tersebut, dia setiap kali mana bercakap dengan suami ni, dia sebut, asyik sebut je, bila nak cerai aku, aku engkau lah sekarang, tak ada lagi dah darling tak ada dah, sayang ayam je banyak dia panggil. Yang sekarang ni nak panggil ayang tak ada dah, ayam dah sekarang ni. Nak sebutnya gambaran, bila dah nama dah, Allah tukar perasaan tersebut. Allah tukar perasaan ni. Nak buat macam mana? Suami ni nangis, apa lagi yang kamu nak? Rumah tangga ni apa lagi yang tak bahagia? Saya pernah sepak terajang kamu ke? Tanya suami pada isteri. Tak. Saya pernah pukul awak? Tak. Saya pernah jekah awak? Tak. Semua tak. Tapi awak, saya tak nak pada awak. Saya nak pada ni Pak Ulama saya. Pak Ulama saya. Habis saya tak handsome ke? Dia kata saya tak peduli handsome tak handsome. Nak, kerana teringat ni kenangan lalu ni. Kenangan waktu mana kena campak dengan kapal terbang. Kenangan waktu mana hantar surat dengan bedak-bedak dekat dalam kan. Ni macam pernah lalui semua ni. Pengalaman yang dilalui sebelum daripada ni. Nak sebutnya, hati manusia ni bolak-balik. Bila berbolak-balik, nak buat macam ni. Rasulullah sebut ni, aku ni baca doa ni, nak suruh Allah tetapkan hati aku. Kerana bila dekat nak mati, hati manusia berbolak-balik. Bila dekat kita nak menghadap depan Allah ni, Allah teringat ni, harta kita banyak, kemudian pakaian kita banyak, rumah tangga kita banyak, kereta kita mewah dalam hidup. Nak mati, nak masuk dalam kubur, waktu tu yang ni berbolak ni hati kita berbolak. Nak masuk dalam kubur, kita bayang tanah kubur, kita ni pakaian mewah, handbag banyak, kerongsang pun banyak, kita segala benda yang ada. Bila masuk dalam kubur, ada kita nak bawa benda tersebut? Tak ada dah. Bila tak ada, waktu itulah kita jadi berat perasaan itulah yang menyebabkan kita marah pada Allah. Bila kita marah pada Allah, sampai kita tak nak berjumpa dengan Allah. Tak nak mati, tak nak sebut mati, tak nak, saya tak nak mati. Kenapa? Ceritakan dunia menyebabkan hati menjadi tetap dengan dunia, tidak lagi nampak akhirat Allah SWT. Allahu Akbar. Sekarang ni lah kita kena berlatih. Satu, kalau para hanis kan tanya, kenapa Ustaz tiap kali mana kuliah Ustaz ada je derma? Ada je derma, ada je Ustaz, mesti umum lah, hujung tu derma lah tu. Dia sebut demikian. Ada orang kita sebut demikian, ni latihan dia panggil. Anak jawab, kenapa kita buat derma ni? Kita sentiasa sebut derma dalam kuliah kita ajar derma. Kerana derma tu pun belajar. Derma tu pun belajar. Kerana kita nak mengajar diri kita, nak melatih diri kita. Sayang ke tak sayang pada harta? Cinta ke tak cinta pada harta? Kalau orang yang kedekut awal-awal lagi tak bawa duit, dia tahu dah kalau datang nanti ustaz umum derma, baik tak payah bawa duit. Anak sebutnya demikian. Kalau ada orang yang hati dia kuat, dia bawa juga duit, tapi sampai-sampai dia kira balik mana yang dia masuk. Ada orang yang hati dia tak kisah, dia seluk je bagi masuk, kadang-kadang dengan beg-beg masuk. Senang. Nak sebutnya gambaran yang kuat-kuat lah, tapi setakat ni anak sendiri pun tak sekuat itu dipanggil. Anak sebutnya gambaran latihan dalam hidup kita ni, supaya hati kita ni tak berbolak-balik. Hati kita ni biar tetap je dalam keadaan tetap apa dia? Tetap dengan mentaati perintah Allah SWT. Itu cara dalam hidup pada diri seorang. Payah barahan sekali, tak mudah benda demikian. Kemudian lalu ditanya pada Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kerana Allah Maha berkuasa. Para ulama berkata, jika semua hidayah bergantung kepada Allah Ta'ala, sikap istiqamah anugerah Allah Ta'ala, sedangkan akibat dan akhir amal tidak dapat diketahui, maka kamu jangan kagum pada amal kamu. Katanya alim ulama. Kita kena dengar kata-kata alim ulama ni mudah. Kalau hidayah itu pemiliknya Allah, kemudian amal akhir kamu tak tahu bagaimana akhir kamu,
kamu tak tahu. Kemudian maka kamu jangan kagum dengan amalan kamu. Jangan. Kerana hidayah dan juga akhir amal kita ni, pemegang dia ialah Allah. Allah yang memegang. Hidayah ni maksudnya bimbingan Allah. Macam kita datang ke sini ni, ana suruh banyak kali. Kita boleh datang ni hidayah Allah. Kalau Allah tak sayang pada kita, memang kita tak datang. Punca Allah sayang dah, Allah datangkan kita, gerakkan kita. Orang sebut pergi kita tukar tempat belajar di Taman Melewati pula, misal contohnya. Kita pun tak apalah, yang pentingnya aku nak belajar. Kita dalam hati kita. Tapi ada orang yang dia ni hidayah tak dapat. Orang tersebut aja, jom kita pergi belajar sana. Tak naklah, jauh disebut. Habis tu nak duduk kat mana? Aku nak duduk kat rumah je. Buat apa kat rumah? Tengok Tom and Jerry disebut. Dalam hidup dia habis masa dia. Dia rela untuk dia je tak nak belajar. Kenapa? Dia tak dapat hidayah. Hidayah ni siapa dia? Pemilik dia, Allah. Manakala amalan kita pula, siapa amalan akhir kita ni, siapa yang tentukan? Allah. Bila begitu, jangan bangga dengan amal banyak kamu. Amal yang kamu ada tu jangan bangga. Kamu kena berbangga diri kamu. Kita kata, habis tu nak bangga dengan apa? Bila kamu boleh berbangga, bila hubungan kamu dengan Allah rapat. Bila hubungan kita dengan Allah rapat, maka kita berbanggalah. Alhamdulillah, aku jaga Allah je dalam hidup ni. Aku tak jaga orang lain. Aku tak jaga makhluk. Yang aku jaga Allah dalam hidup. Bila kita jaga Allah dalam hidup kita, tak adanya kisah dalam kehidupan kita. Apa yang kita lalui pada diri kita ini saja. Itu kekuatan dalam hidup orang mukmin. Maka jangan kamu kagum pada amal kamu. Kerana kamu hanya bagaikan orang yang bangga dengan harta orang lain. Kalau kamu bangga dengan amal kamu, kamu macam kamu bangga dengan harta orang lain. Banyak taman yang semalam bunganya tumbuh berseming, tetapi sekarang telah layu dan kering, lalu diterbangkan oleh angin. Begitu juga yang berlaku dengan seorang hamba. Ramai yang hatinya dahulu bersih dan cemerlang, sekarang menjadi gelap dan juga kotor. Disebabkan apa dia? Disebabkan dia tidak memiliki perkara yang dia buat, lakukan itu. Pemiliknya siapa dia? Pemiliknya ialah Allah Subhanahu wa taala. Uthman radhiyallahu anhu ni kita sambung juga akan datang nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب
المغتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم